Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak minta maaf sebab sepatutnya kita jalankan Google Meet hari ni, tapi ada masalah teknikal sikit yang saya alami, jadi saya tak dapat nak buat Google Meet. Jadi saya rakam video ini untuk meneruskan kita punya pembelajaran. Untuk tajuk wang. Ini ialah subtopik yang terakhir untuk tajuk wang, iaitu kenali aset, liability, faedah dan juga cukai perkhidmatan. Terlebih dahulu kita kena tahu apa yang dimasukkan dengan aset, apa yang dimasukkan dengan liability, apa yang dimasukkan dengan faedah dan apa yang dimasukkan dengan cukai perkhidmatan. Saya akan terangkan satu-satu. Dan kita akan sebenarnya tajuk ni pendek, tajuk untuk aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan ni pendek lah. Kebanyakannya kita dah cover ketika tajuk yang lain. Cuma ini nak sentuhkan sedikit lagi. Pertama kita kena kenali apa itu yang dinamakan aset. Aset ni ialah apa yang dimiliki, seperti wang tunai atau harta benda dan harta benda. Contohnya ada simpanan. Simpanan. Harta benda ni dia ada sama ada dia ada rumah atau kereta, ataupun barang kemas. Benda-benda yang bernilai dan yang mempunyai nilai yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Bukan semua benda ialah aset. Bukan semua benda aset. Jangan cakap cikgu saya ada kursi, meja, itu bukan aset. Itu benda je, barangan yang dibeli. Aset ialah benda yang boleh mendatangkan keuntungan pada masa akan datang. Contoh barang kemas ni, contohnya beli barang kemas, kita laburkan lagi barang kemas kita. Simpanan, kita dapat duit, kita simpan. Benda itu akan mendatangkan keuntungan pada masa akan datang dan banyak masa panjang atau pendek. Itu kena ingat. Aset ialah benda yang bernilai, yang mempunyai harga, keuntungan pada masa akan datang. Senang je aset. Dan bila ada aset mesti ada liability. Liability ialah tanggungan kewangan atau hutang. Contoh, kita beli rumah. Maknanya rumah ni dibayar setiap bulan. Berapa kita bayar bulan? Itu dipanggil liability. Kita beli kereta. Berapa bulan-bulan? Itu dipanggil liability. Kita kalau ada yang bayar cukai. Bayar cukai. Cukai ialah liability. Kenapa? Sebab benda-benda macam ni kita mengeluarkan wang untuk kita bayar semula. Kita bayar balik. Ingat, aset yang kita dapat nilainya bertambah. Liability ialah berkurang. Senang je. Aset bertambah, liability berkurang. Aset ni nilai barang, benda yang bertambah. Manakala liability ini ialah benda yang berkurang, yang kita bayar setiap minggu, setiap bulan. Alright. Jadi saya bagi contoh lah. Nanti saya akan bagi contoh. Jadi manusia, orang normal, biasa manusia lah, mesti dia ada aset dan dia mesti ada liability. Aset ni benda yang dia dapat, liability benda yang dia pulangkan semula, keluarkan semula. Contoh yang bawah ni, kecilkan sikit. Saya ada contoh A dan contoh B. Alright, contoh A dan contoh B.
contoh A. Kita tengok contohnya. Kita tengok contoh A. A. Okey, asetnya ialah rumah. Simpanannya ialah dia ada simpanan dan dia ada kereta. Okey. Sama juga dengan contoh B, dia ada rumah, dia ada simpanan dan dia ada kereta. Okey. Bagi A ni, okey, A ini rumahnya 90,000. Okey. Simpanan tetapnya ialah 30,000 dan keretanya ialah 40,000. Semua sekali kita dapat 160,000. Ini ialah nilai asetnya. Okey, ini ialah nilai asetnya. Bagi B pula, dia punya rumah 90,000. Nilai tetapnya ialah 10, simpanan tetapnya 10,000 dan keretanya 20,000. Okey, jadi asetnya bernilai 120,000. Alright. Okey, ini ialah aset. Mana aset yang lebih banyak ialah aset daripada A. Okey, A punya aset yang lebih daripada aset B. Right. Tapi okey, kan kita hitung liability pula. Okey, pinjaman rumah bagi A ialah 60,000. Pinjaman pinjaman rumah dia 60,000, pinjaman kereta dia 20,000, pinjaman bayaran dia 18,000. Jadi liability yang tadi ataupun tanggungannya liability atau tanggungannya ialah 98,000. Okey. Kita tengok B pula. Okey, liability ni ialah dia ada rumah, pinjaman rumah, dia ada pinjaman kereta, dia ada pinjaman pelajaran, dia ada hutang kredit. Okay, kita kira 30,000, 10,000, 15,000, 5,000. Okey. Jadi liability ni ialah 60,000. Okey. Alright. Bermakna liability atau bayaran untuk B ni dia lebih kurang daripada berbanding dengan A. Okey. Jadi dari sini pula, daripada aset dan liability ni, kita akan dapat tahu keuntungan atau lebihan. Alright, kita akan nak tahu lebihan. Okay. Lebihan ni bermaksud aset tolak liability. Kata susah saya kata ni. Okay. Aset tolak liability dipanggil lebihan. Okey, lebihan ataupun kadang-kadang lebihan. Alright. Jadi macam mana nak tahu seseorang tu dia lebihan? Okey, maknanya asetnya kena tolak liability-nya. Jadi kalau ini asetnya 160,000, liability-nya ialah nak 98,000. Jadi lebihannya ialah alright, kita tolakkan ini 5, 1, 2, 15. Ni lebihannya ialah 62,000. Yang ini pula lebihannya ialah 60,000. Mana lebihan bila lebihan ni cakap senang cerita lah, kalau kita gunakan bahasa biasa kita, lebih kaya lah. Jadi lebih kaya yang A ni dia lebihan aset lebih banyak daripada lebihan aset B. Jadi ini lebih kaya lah sikit, dan lebihannya ialah lebih 2,000. Okey. Tujuan di sini untuk kita tahu siapakah mempunyai lebihan aset yang lebih dan lebih kukuh, yang tidak terbeban. Okey. Jadi ulang sekali lagi, aset ialah benda atau yang dimiliki seperti wang atau harta benda, dan liability ialah tanggungan. Jadi untuk dapatkan lebihan ialah aset tolak liability, dan kita akan dapat inilah
Okey. Macam contoh A, dia punya asetnya lah 60,000, dia punya liability 98,000, jadi lebihannya ialah 62,000. Alright, bagi yang B pula, asetnya 120,000, liability-nya 60,000, maknanya lebihannya 60,000. Bermakna A, lebihan A lebih daripada B. Lebihannya lebihan A lebih banyak daripada lebihan B. Mana A ni lebih kaya lah daripada B. Okey. Right. Itu untuk asset dan liability. Okey, kita pergi kepada faedah pula. Okey, untuk faedah ni senang cerita lah. Faedah ni sebenarnya saya dah sentuh dalam peratus. Okey. Jadi saya ulang sedikit saja. Okey, contoh saya simpan RM100. Alright. Dalam bank, setahun saya dapat faedah. Okey, simpanan saya ni simpanan saya. Saya susun balik. Okey, simpanan saya sama ialah RM100. Okey, jadi faedah setahun saya dapat 1%. Bermakna 1/100 darab 100. Saya hilang sama dengan, okay, ini ialah faedah saya setahun. Okey, itu ialah faedah. Benda yang mudah saya dah sentuh. Kita dah pernah belajar dalam kita punya dalam peratus. Kita sentuh sikit lagi, ya. Bermakna faedah ialah keuntungan daripada sesuatu pelaburan. Okey, ataupun simpanan. Alright. Contoh kita simpan, berapa yang kita simpan, berapa yang ditawarkan. Contoh bank tawarkan 2% setahun. Jadi saya simpan 1,000. Jadi berapakah faedah yang saya dapat? Jadi 2/100 darab 1,000. Okey, maknanya saya dapat faedah setahun ialah RM20. Bermakna dapat dari bulan Januari, katakan saya simpan bulan Januari sehingga bulan Disember, maknanya sampai bulan Disember saya akan dapat faedahnya ialah RM20, dan bermakna simpanan saya akan menjadi RM1,020. Okey. Alright, ini saya sentuh dalam ratus, tak masalah. Okey, dan yang terakhir ialah cukai perkhidmatan. Alright, ini yang biasa kita lihat. Bila sebut cukai perkhidmatan, biasa yang kita tengok ialah dekat restoran makanan segera, atau restoran makanan segera bagi awak kan. Okey, restoran makanan, beli barang dekat shopping center. Okey, dan saya kat sini saya satu resit. Okey, di sini abaikan, saya dapat dekat Google. Untuk saya tunjukkan contoh. Okey, di restoran ini dia harga air ialah RM2. Okey, jagung 85 sen. Jadi harganya ialah sebenarnya ialah RM2 tambah 85 sen sama dengan saya terlalu sikit. Okey, RM2.85. Tetapi di dalam resit selalunya dia akan tulis ini. Ini yang saya nak tekankan. Okey, 6% service tax, 6% servis cukai perkhidmatan. Okey, service tax cukai perkhidmatan. Okey, setiap pembelian yang di kedai-kedai besar biasanya lah, macam contohnya kita beli McDonald, KFC lah, dia ada 6% service tax, dia ada 6% cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan ni dia ialah kita bayar perkhidmatan mereka lah. Okey, makanan ni ialah ni harga makanan. Okey, harga untuk perkhidmatannya ialah ini. Jadi harga perkhidmatan ni sebenarnya dia berdasarkan harga makanan yang kita bayar. Contohnya macam ni, harga makanannya ialah RM2.85. Jadi cukai perkhidmatannya 6%, kita akan kira 6% darab RM2.
85 sen. Jadi kita dapatkan okey, kita sama dengan okey, sini dia dapat mana service tax dia ialah 17 sen. Right, ialah 17 sen. Bermakna jumlah yang dia perlu bayar ialah cukai yang harga yang dia boleh bayar ialah RM2.85 tambah 17 sen. Okey, 783 12. Okey, sorry, sini yang ni awak abaikan service charge ni. Ini tak semua kedai ada. Okey, kita nak kirakan servis ni je. Okey, bermakna harga yang katakan kita buang, yang ni abaikan. Maknanya harga yang perlu dibayar ialah RM3.02. Okey, tapi saya tak ingat dah bermula dengan tahun bila itu. Bermula dengan tahun bila. 2 sen. Biasanya yang ada sen di belakang, 2 sen, 3 sen, 1 sen. Alhamdulillah, minta maaf 3 sen lah. Okay, 1 sen, 2 sen, 3 sen, 4 sen, 6 sen, 7 sen, 8 sen, 9 sen ni akan digenapkan mengikut kepada nilai yang lebih dekat. Kalau macam RM3, 2 sen ni dia akan pergi kepada RM3. Okay, tapi kalau RM3, 2 sen ni dia jadi RM3, 4 sen, dia akan balik kepada RM3, 5 sen. Okay. Alright. Okay, katakan dia sebelah sini lah RM3, 6 sen, dia akan jadi RM3, 5 sen. Okay, dia akan pergi kepada yang nilai yang lebih dekat. Janji dia akan genapkan pada 5 dan 0 saja. 5 dan 0 saja. Okay, macam ni. Sepadan balik ni. Alright. Macam soalan yang ni, dia membayar RM3, 2 sen, jadi digenapkan menjadi RM3. Alright, RM3. Jadi jumlah yang dia perlu bayar adalah RM3. Ini ialah harga makanan. Ini ialah cukai 6% perkhidmatan. Okay. Alright, itu yang panggil cukai perkhidmatan. Okay. Cukai perkhidmatan ni biasa memang kita akan jumpa lah. Okay, nampak ni lah, rounding adjustment. Okay, yang ni dia kecilkan. Okay, mandangkan yang ni dia ada service tax, yang service charge ni, ni abaikanlah. Saya nak terangkan pasal yang ni, service tax. Alright, ini di adjust jadi RM3.30. Yang ni dia adjust jadi RM3. Alright. Okay. Jadi itu yang disebutkan dengan cukai perkhidmatan. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Saya ulang sekali lagi sebelum kita tamatkan video kita. Okey. Right. Aset, saya ulang balik rumusannya. Aset ialah benda yang kita ada, benda yang kita miliki, yang berbentuk yang mendatangkan keuntungan. Okey, contoh simpanan wang, rumah, kereta dan barang kemas. Liability ialah tanggungan wang, kewangan dan atau hutang atau benda-benda yang kita perlu bayar setiap bulan lah. Contohnya cukai, kereta, rumah. Kalau siapa yang belajar tu ada simpan, ada pinjaman PTPTN, kena bayar. Itu ialah dipanggil liability. Alright. Dan kita boleh kira liability dengan asset. Okey. Dan bila kita tolakkan asset dan liability, boleh kita tolakkan untuk mendapatkan lebihan keuntungan. Okey, dipanggil lebihan keuntungan bagi kita punya bagi keuangan seseorang. Okey, bagi keuangan seseorang. Lebih tinggi, jika asetnya tinggi, liability-nya kurang, maknanya dia lebih kaya atau dia lebih banyak lebihan keuntungan. Kalau asetnya rendah, liability-nya banyak, maknanya dia akan mengalami kerugian. Okey. Lebih aset, kurang liability, keuntungan. Kurang aset, lebih liability,
kerugian. Okey. Alright. Untuk faedah kita dah belajar dalam peratus. Banyak kali kita belajar dalam peratus, kita ulang balik. Okey, bila peratus diberi berdasarkan biasanya dalam bank ataupun simpanan ataupun pelaburan, diberi berdasarkan kepada simpanan kita. Okay, contohnya saya 1000, saya simpan 1000, keuntungan yang diberi oleh bank ialah, faedah yang diberi oleh bank ialah 2%, jadi saya akan dapat RM20 setahun. Biasanya faedah dikira oleh bank dalam masa setahun. Alright. Dan untuk cukai perkhidmatan, okay, dikira pada harga jumlah barang yang kita beli. Okey, saya terlupa, sorry. Yang ni dekat 1. Contoh, katakan yang ini dia beli 2. Dia beli 2 Nescafe besar, maknanya ini harga RM4. Maknanya cukai dikira bukan daripada RM2.80, bukan dikira daripada satu gelas, dia kira pada keseluruhan gelas yang kita beli. Katakan 2 gelas, jaga cukainya bermula dengan RM4 lah. Jadinya alright, adiknya 4/100. Sorry 4 lah, 6. Cukai tak berubah. Okey, cukai perkhidmatan je lah 6%. Jadi 6% darab jumlah yang kita beli, jumlah harga yang kita beli. Kalau kita beli tadi dia beli 1 gelas RM2, ni dia beli 2 gelas, maknanya RM4, darab dengan RM4. Alright, bermakna cukainya ialah 24 sen. Okey, katakan dia beli 5 gelas. Okey, 5 gelas, maknanya 6/100. 5 gelas, ada 1 gelas RM2, 5 gelas maknanya RM10 lah. Okey, maknanya 6% darab RM10. Alright, maknanya cukainya ialah 60 sen. Okay. Cukai ini bergantung kepada berapa kuantiti, berapa harga makanan keseluruhan. Alright. Okay. Alright. Okay. Macam ni je lah. Kalau dia beli air je lah, macam ni kan, dia beli yang ni kan. Okay, maknanya RM4. Sorry, jadi dia beli air RM4. Oh, ada satu jagung lagi, maknanya RM4.85 darab 6/100. Okey, atau katakan dia beli air 5, jagung ni 1, maknanya RM10.85 darab 6/100. Alright. Tadi saya kira harga-harga air je. Ni kita tambah pula dengan jagung ni, maknanya kita tambah keseluruhan harga ni, subtotal semua sekali harga yang dibeli. Kita katakan RM10 tambah 85 sen tambah RM1 apa? Jumlahnya didarabkan dengan 6% cukai perkhidmatan, baru kita dapat berapa jumlah cukai dia. Okey? Saya harap jelas. Kalau tak ya, boleh buat beritahu saya, boleh letakkan dalam wall di dalam Google Classroom. Kita akan bincangkan kemudian. Saya minta maaf sekali lagi, saya tak dapat buat Google Meet. Pada kita buat Google Meet hari ni ada masalah teknikal. Jadi saya biarkan video ini di dalam wall. Saya buat video di wall, boleh dengar, boleh fahamkan. Kalau tak faham boleh tanya pada saya lah. Okay, sekian saja. Kita jumpa pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, stay safe, stay at home. Assalamualaikum.